Allahu waliyut taufiq. Terima kasih Dinda Ustaz Azlan. Tuan-tuan, saya kira kalau kita ni waras, kan, orang yang ada basic kita mengaji fardu ain, tuan-tuan, confirm lah ajaran ini ajaran yang menyeleweng, sesat, bahkan boleh membawa kepada kekufuran. Antara kajian yang telah dibuat tentang gerakan ini, tuan-tuan, dia asal berada ni, nama dia Suhaini bin Muhammad, orang lelaki, Suhaini bin Muhammad. Tuan-tuan tahu tak dia orang mana? Kami ahli Jatuh Fatwa 3 minggu lepas berada di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, ada lawatan Kojo jugalah, tapi sampai ke Rantau Panjang beli kopok pun beli jugalah sikit-sikit, tuan-tuan. Adalah lawatan Kojo sambil melontar. Tapi nak cerita dia ni, tuan-tuan, asal orang Kelantan. Sampai masa pertemuan itu saat akhir, kan, Datuk Mufti kata malu kat orang Kelantan ni. Dia bikin malu company, tuan-tuan, tetapi dia tak duduk Kelantan, dia duduk Johor. Brother ni. Yang aliran dia, tuan-tuan, asasnya ialah meniaga. Meniaga apa? Air. Air yang dia buat, tuan-tuan, produk air dia tu dipanggil Ma'ul Hayah. Siapa minum akan hidup selama-lamanya. Air kita ni, Ustaz, tak ada lah. Ini air ni dah habis. Dia air mineral ke air apa, tuan, kita tetap mati. Tapi siapa minum air produk yang dikeluarkan oleh syarikat si Suhaini ni, tuan-tuan, ataupun namanya Sihak. Tuan-tuan, dengan makhraj ni punya bunyi orang putih kampung Payo ni, Sihak punya dia. Tuan, dia siapa minum air ni akan hidup selama-lamanya. Buktinya apa? Dia khabar Nabi Khidir dah minum air ni, nampak hidup. Iskandar Zulkarnain mati sebab dia tak dapat minum air ni. Akan tuan-tuan nampak tak? Kalau tuan-tuan kita ni tak sekolah, tak mau bercampur masyarakat, tak ada ikut pengajian, insya-Allah kita akan termakan cakap dia ni. Itu bab air. Mula-mula bisnes, cerita topi, cerita yaqazah, jumpa Nabi, sanad yang bersambung, itu kita faham dalam bab tarikat tasawuf, kita faham. Tuan-tuan, kita faham dalil man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Kita faham hadis syama'il itu, kita faham. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kona ajaran sesat ni senang ya. Antaranya ialah yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Dia goreng, tuan-tuan, dia baca Quran, dia baca hadis, tetapi dia, tuan-tuan, hurai cara sendiri. Nampak tak? Jadi kita jangan mudah tenganga. Ya power lah Quran tu. Tuan-tuan, hadis tu, Bukhari tu dia baca, kitabnya dia sebut, tuan-tuan. Tetapi sebenarnya yang perlu kita faham, apakah huraian tersebut bertepatan dengan kehendak ataupun fahaman mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Kita pecahkan kepada 3, Ustaz. Jawapan kita macam ni. 1, kesalahan mereka yang telah kita putuskan dalam muzakarah fatwa kita ialah 1, saya ringkaskan begini, dari sudut ketuhanan. Kan, kita ditampin di Wambau di mana pun kena baca surah Kahfi. Malih-malih kita pun, tuan-tuan, 10 awal, 10 akhir. Tuan-tuan, jom kita baca 10 ayat terakhir surah Kahfi, ayat 110. Saya harap boleh bergema dewan ni, baca sama-sama saya. Tuan, ayat 110. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Ini kita baca tiap-tiap minggu, tuan-tuan. Sunnah kita mengelak daripada Dajjal, baca surah Kahfi. Maka ayat ini menjadi dalil yang nyata, tuan-tuan. Nabi sebut qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar itu lama kata perkataan yang sama ialah bishr. Bishrun ba bagi bawah, bashar ba bagi atas. Bashar, tuan, manusia. Manusia tu dipanggil manusia sebab kita boleh nampak. Kalau saya tak nampak, tuan-tuan, tuan-tuan tak nampak saya, tuan, kita ni orang bunian. Faham, tuan? Mungkin bolos sako. Tapi kita ni nampak, makna kita manusia. Panel manusia, peserta pun manusia, kita nampak. Nabi ni boleh nampak. Tuan-tuan, nampak dia.
Orang kafir komplain, ma li hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi ni apalah makan, Nabi ni pergi pasar, ataupun Nabi ni mengembala kambing apa. Nabi tak boleh macam tu kata dia orang. Tuan-tuan, orang Yahudi pun komplain. Tetapi tuan-tuan, kita faham, ini juga dalam konteks Maulid ini saya percaya surau masjid kita juga membahaskan perkara yang sama, tuan-tuan. Nabi itu manusia. Bashar. Innama ana basyarum mithlukum. Tuan-tuan, tetapi jangan berhenti takat tu sahaja. Apa sambungan ayatnya? Yuha ilayya. Nabi ada wahyu. Tuan-tuan maka tadi perbandingan kita boleh gabungkan dua poin tuan-tuan. Ketuhanan dan kenabian. Jadi Sihak ini mengatakan bahawa dia duduk 4 beranak, 5 beranak buat video kan. Kami dengan ini meyakini bahawa Muhammad itu Tuhan. Itulah Tuhan kita, Muhammad. Dia bantai lah tuan. Dia pergi ambil dalil dalam berzanji. Wa wulidan sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtuna. Nabi lahir bersih, bersiap berkhitan. Poin khitan itu tuan. Nabi dah siap bersunat. Walaupun pendapat kedua, waqila khatanahu jadduhu Abdul Muttalib. Pendapat kedua mengatakan dalam berzanji yang sunat Nabi itulah atuk baginda iaitu Sayyidina Abdul Muttalib ketika lepas hari yang ke-7. Tapi Sihak ni tuan-tuan, dia selewengkan hadis, putar belit ayat. Dia katakan tuan-tuan, Nabi itu tak ada jantina. Nampak? Kan dah ke laut pergi tu. Bukan lelaki, bukan perempuan. Habis macam mana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha boleh mengandungkan 7 anak? Berapa lelaki kak anak Nabi? 3, 4 perempuan. Macam mana? Dia kata sebab klimaks itu berlaku bukan ikut hubungan biasa, kerana Sayyidah Khadijah melihat Tuhan depannya, Muhammad itu Tuhan, maka dia mengandung 7 anak. Dia dah mula merapu tuan-tuan. Mentafsirkan buah khuldi dalam Quran itu buah lain pula. Buah dada dengan buah zakar, dia dah mula poning tuan-tuan. Dah jadi lucah pula dah. Tetapi tuan-tuan sekalian, tetap ada pengikut. Kan jago-jago tuan dia benda-benda pelik ni tuan. Likulli saqitatin laqitah. Benda yang cici akan ada orang yang pungut. Kita buat takmir, buat irsyad fatwa, buat program, buat maulid, datanglah ke masjid, ke surau nak ngajar benda yang elok, yang betul. Tak, dia tak mau yang itu. Itu kulit, ini tak bagus, lambek masuk syurga, kita nak jalan pintas. Inilah tuan aliran ini yang berlaku, menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran, memalsukan tuan-tuan, memusingkan maksud hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dalam beberapa waktu terdekat ini, sempena dengan mufti baru kita, Sahibul Semah Dato' Dr. Fauzi Naim, akan diwartakan tuan-tuan insya-Allah kesesatan Sihak ni. Cuma